Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot di Sekolah Malaysia. Welcome to Sekolah Malaysia channel. Kita bagi tepukan sikit ni, kita ada tetamu ni. Kita ada tetamu. Okey, just to kata apa? Untuk para pendengar semualah kan, untuk Sekolah Malaysia ni sekarang ni kami ada kat Perlis. Tu dia balik kampung. Balik kampung. Jadi kita set up studio dekat Perlis pula. Jadi kita panggil orang Perlis untuk jadi kita punya guest speaker pada hari ni. Guest untuk dalam sesi sembang-sembang ni lah kan. Jadi bersama-sama dengan saya sekarang ini ialah Dr. Nur Syah Hafiz. Betul Salah dah? Depan dah betul dah. Betul, Belakang tu silap sikit. Okey, Dr. Nur Syah Aizat. Nur Syah Aizat. Sorry, belakang Nur Syah Aizat bin Syuaib. bin Syuaib. Okey, Dr. Nur Syah Aizat bin Syuaib. Dia ada nama panggilan macam-macam. Dia ni famous kalau dekat Facebook ni, kadang-kadang dia punya tulisan Facebook dia boleh follow Boleh, tak ada follow masalah. apa dia punya ni? Facebook Nur Syah Kang Syuaib lah. Nur Syah Kang. Siapa orang bagi Syah Kang ni? Dia sebenarnya asalnya panggil tu mula daripada sekolah derma lah dulu. Sekolah di sini, sekolah menengah kebangsaan derma. Tapi saya pun tak pasti. Nama tu macam melekat lah. Tetapi kemudian bila saya melangkah ke peringkat seterusnya di MRSM, saya rasa nama tu macam cantik pula. Sebab Syah Kang tu, sebab Kangak. Oh, Kangak. Jadi saya kata, nama ni macam nama komersial jadi kita boleh teruskan dan pakailah nama tu kan. Sampailah ke hari ni. Tapi dalam Facebook kadang-kadang pakai Kak Syah. Kak Noh. Kak Noh. Kalau tu watak apa? Kita panggil sebagai watak fiction lah. Kadang bila menulis di Facebook ni ada watak-watak tertentu yang muncul disebabkan kita nak menceritakan satu hal yang lain lah. Kadang-kadang ikut watak lah. Kadang-kadang jadi kucing pun ada. Kadang-kadang jadi orang jadi sendiri. So watak Kak Noh tu adalah satu watak yang kadang-kadang muncul lah di. Dia kadang-kadang muncul dalam keadaan yang penuh emosi lah. Kalau apa-apa yang berkaitan dengan emosi dan juga kekeluargaan, selalunya watak Kak Noh itu digunakan untuk menceritakan lah. Sebab kalau dalam Facebook, Syah ni saat ni keluar pasal dia duk komen pakcik-makcik sini duk bawa slow dah jalan. Yang tu memang salah satu benda yang diceritakan lah. Tapi tak semua pun. Bukanlah selalu sangat pun. Tak, kata apa. Tapi memang notice pun. Jadi kalau orang kata balik daripada Ipoh, kata nak balik ke Perlis kan. Sampai elok lepas Penang kan, masuk Pendang tu, itu dah bawa slow dah. Atas jalan atas highway. Normal kan? Normal lah. Rasanya mungkin berkaitan dengan budaya orang Perlis sendiri kot. Yang saya rasa di Perlis ni tak ada apa-apa yang perlu dikejarkan sangat. Mungkinlah kot orang Perlis dia style dia begitulah. Tapi relax pun, shock pun. Berbanding dengan KL kan. Kalau KL rushing sebab ada sebab. Contoh rushing nak balik awal sebab nak elak jam di highway Seremban ke apa kan. Jadi di Perlis tidak ada apa-apa yang terlalu urgent lah. Kalau balik kerja pun, baliklah pukul apa pun, insya-Allah jam ada juga jam sebenarnya. Cuma jam itu tidaklah terlalu, kita panggil macam teruk lah. Jam kemuncak kita adalah jam pada hari raya. Hari raya dengan hari graduasi UiTM Unimed dan juga pendaftaran UiTM Unimed. Itu sahaja jam di negeri Perlis. Selain daripada hari Jumaat ataupun pukul 5 petang di bulatan yang berhampiran dengan itulah Hotel Putra. Bulatan tu kan. Dekat situ lah, kat situ. Itu je yang jam di Perlis. Kalau tiba-tiba bawa ke Padang Besar, jam di Berseri sebagai contoh, ada satu yang tak kenal lah. Ada benda tak kenal. Ada benda tak kenal lah, contohnya accident dan sebagainya. Saya di Perlis dah bekerja selama 3 tahun lebih. Jadi dapat tengoklah situasi di Perlis ni. Syah punya background tadi dia sembang kan, sekolah menengah dekat Derma, Sekolah Derma sampai tahun 2005. Kemudian ke MRSM Langkawi sampai 2006, SPM di situ.
Dan kemudiannya menyambung di College Mara Banting dalam International Baccalaureate sampai 2009 sebelum ke Manchester Tempat sama kita sambung belajar. Sama-sama. IB ya, tempat IB, IB. Sampailah di Manchester sambung degree dan PhD sampailah 2016. Kira skip daripada degree terus sambung PhD. Tak buat master. Degree kalau di UK ni MH jadi Master in Mechanical Engineering. Jadi di situ terus sambung lah. Okey. 4 tambah 3. Jadi keseluruhan 7 tahun lah. Sampai 2016 saya balik dan kemudian saya bekerja di sini lah. Right. Lepas tu apa kiranya memang masa PhD masa tu Unimed hantar ke ataupun scholarship lain? Saya waktu degree saya dengan Mara. Degree dengan Mara. Kemudian lepas saya habis Mara tu saya balik ke Malaysia dan saya mencarilah peluang-peluang yang ada di Malaysia. Beasiswa yang ada pada waktu tu sebenarnya tak ramai yang nak sambung belajar. Tapi memang tak ramai. Saya minta 3. Grad tahun bila tu? 2013. Uni KL, Unimap dan juga YDPA yang di Batuan Agung bawah JPA. Semua ketiga-tiga saya minta, ketiga-tiga saya dapat. Okey. Tadi Uni KL tolak tepi dululah sebab Uni KL mungkin tak kena dengan minat sikit. Jadi yang Unimap waktu tu consider Unimap dan juga YDPA. Unimap memang dah dapat pun sebenarnya. Tapi nak jadikan cerita dapat dua-dua bila dia timbang lagi sedap. Dari segi allowance ni lah. Sebab YDPA dia tak cover untuk keluarga. Dan pada waktu itu saya tak berkeluarga lagi lah. Tak ada anak, tak ada isteri lagi. Jadi bila lihat balik mungkin ambil JPA tu lebih menguntungkan lah. Dia lagi prestigious lah kan. Dia ada itu pun satu jugalah. Sebab kadang-kadang susah nak dapat yang tu pun kan. Jadi rasa macam kalau tolak macam ralat juga. Betul. Tetapi selepas beberapa tahun, maknanya dah 7 tahun benda tu berlaku, fikir-fikir balik kalau saya ambil yang Unimap tu, maknanya sekarang dah jadi permanent staff lah. Jadi tapi itu kita rasa macam itu adalah rezeki kita lah. Kita pun tak adalah nak ungkit apa-apa kan. Maknanya biarlah benda tu kita dah pilih, dah buat istikharah, kita dah pilih satu jalan tu, kita teruskan sajalah. Ya, kadang-kadang sekarang ni peringkat tu lagi susah. Kadang-kadang antara sebab yang ambil YDPA tu sebab dia agak open lah waktu tu. Maknanya kita ada kebebasan balik. Dia tak ada bond. Dia ada 5 tahun. Kepada yang pendengar yang tak tahu, YDPA kalau waktu saya lah, tak tahu sekarang macam mana. Dulu 5 tahun bekerja di Malaysia lepas habis. I see. Wajib, maknanya kena balik kerja di Malaysia lah. Di mana-mana sahaja pun boleh. Industri ataupun di pihak kerajaan. Asalkan di Malaysia. Tapi sebenarnya waktu saya balik tu pun dia taklah strict sangat. Kalau kita nak extend, saya rasa dibenarkan lah. Cuma saya tak extend lah, saya terus balik. Jadi balik masa tu sebab apa? Sebab nak kahwin? Kau dah kahwin dekat sana? 7 tahun duduk sana. Kahwin tu kira dah submit tesis balik kahwin. Balik tu sebenarnya antara sebab dia nak memulakan hidup kat Malaysia lah. Sebab bagi saya duduk daripada kat sana duduk umur 20, balik umur 27. Jadi daripada umur 20 ke 27 tu saya kehilangan kehidupan yang sebenar di Malaysia. Itu satu benda yang yang bagi saya mungkin setengah orang melihat benda tu tak penting tau. Tapi bila saya tengok balik, saya rasa 20 ke 27 tahun tu sebenarnya umur yang sangat crucial untuk seorang anak muda mengenali dunia sebenar di Malaysia ni. Sebab bila duduk lama di overseas ni, saya lihat kita dapat nampak utopia lah, nampak benda yang terlalu ideal. Kita dapat rasakan kita nak jadi terlalu ideal. Tambah-tambah kita duduk kat kawasan yang macam tu. Contoh kat UK tu, dia punya sistem dia betul. Lagi bagus kan contohnya kan. Kita rasa macam ni sekian kan. Jadi sebab itu kadang-kadang waktu saya di sana, saya balik setiap tahun. Adalah setahun yang saya tak balik, tapi 7 tahun tu banyak kali lah saya balik. Setahun sekali lah. Sekurang-kurangnya bagi nak membiasakan diri dengan keadaan di Malaysia. Bukanlah nak kata Malaysia ni lain sangat. Cuma apabila kita berada di sana, belajar di sana, yang kita kalau tak ada interaksi langsung dengan orang di Malaysia, dengan the real situation in Malaysia, akan membuatkan kita mungkin terbabas lah daripada apa yang sebenarnya kita hajati lah. Contohnya kita pergi ke luar negara sebab kita nak bantu negara kita. Sebab tu setengah orang jadi takut nak balik. Ada juga. Kan? Dia tadi takut macam dia hilang dia punya orang kata apa? Apa yang dikecapi pada masa tu kan? Ya betul. Saya pun ada sahabat-sahabat yang bekerja di sana, tapi saya tak adalah mengatakan mereka tidak
ada orang kata bekerja di sana tak patriotik. Bukanlah maksud macam tu. Ha. Sebenarnya mereka ada alasan masing-masing lah. Macam saya balik ke Malaysia pun ada alasan saya sendiri. Jadi tak adalah kita nak katakan mana yang lebih bagus dan sebagainya. Masing-masing ada cara hidup yang sendirilah. Cuma bagi saya, kenapa motivasi untuk tidak balik bila di sana tak balik tu, antara motivasinya satu adalah dari segi keuangan lah. Sebab di sana memang lagi kita kata lagi masyuk lah, lagi menguntungkan lah dari segi apa gaji dan sebagainya kan. Dari masa yang lain mungkin sebahagian saya lihat sekarang ni, bila saya dah balik Malaysia ni, ada pelajar-pelajar yang di sana kontak lah, tanya berkenaan nak sambung PhD dan sebagainya. Sebahagiannya sebenarnya bukan nak sambung PhD pun, tetapi lebih kepada aku nak duduk di luar negara. Aku nak extend aku punya kehidupan di UK lah kalau dalam kes ini kan. Nak duduk di sana selama yang mungkin. Macam tadi cakap lah, takut nak balik ke Malaysia dan juga menghadapi realiti di sini. Yalah. Yang mereka mungkin rasakan menakutkan lah. Sebab itulah saya katakan saya pun tiap tahun balik ke Malaysia supaya saya boleh terlibat dengan, saya sebagai seorang penulis banyak terlibat dengan NGO lah, NGO penulis. Jadi bila keterlibatan saya dalam NGO dan sebagainya ni membuatkan saya boleh mempelajari sistem di Malaysia ni macam mana lah. Begitulah. I see. Lepas tu bila orang kata apa? Jadi bila Syah balik 2016 habis PhD 2016 bulan Oktober saya balik. Lepas tu join Unimed 2017 awal 2017 lah. Awal 2017 lah terus join lah. So lepas tu terus jadi pensyarah dekat Unimed lah. Dia terus offer pensyarah ataupun dia terus naik jadi pensyarah kanan? Kalau ikutkan terus kepada pensyarah kanan lah. Pensyarah kanan lah. Lepas tu sekarang ni Syah ada pegang post something kan? Saya banyak terlibat dengan hal ehwal pelajar lah. Oh, sekarang ni involve banyak dengan student punya. Banyak student lah, daripada mula masuk sampai ke hari ni, kesemua jawatan yang saya pegang itu ada berkaitan dengan pelajar lah. I see. Bermula dengan penolong pengetua kolej kediaman. Kemudian saya jadi timbalan dekan untuk hal ehwal pelajar. Ada special orang kata apa inclination, kenapa ada inclination dengan pelajar, ataupun memang dia kata dia ni orang muda bagi, ataupun memang Syah sendiri memang ada mungkin rekod satu, minat satu lah. Minat saya pun suka juga terlibat dengan aktivis dan sebagainya. Kemudian dari segi rekod, apabila masa zaman mahasiswa dulu pun saya terlibat dengan secara langsung sebagai ketua komuniti kepada pelajar Malaysia di sana. MCOT tu di Manchester. Jadi mungkin rekod itu membuatkan MCOT, Malaysian Community of Old Trafford. Malaysian Community of Old Trafford, betul. Kemudian saya terlibat juga dengan Malay Language Society of Manchester. Jadi disebabkan itu mungkin pihak yang menantik itu melihat saya mungkin cenderung ke arah situlah. Jadi kalau ikut sekarang ni saya merupakan timbalan pengarah untuk Pusat Pembangunan dan Perkhidmatan Pelajar lah, Unimed. Direct report ke apa timbalan kita kira hal ehwal pelajar lah, apa-apa yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Tapi sting mengajar macam biasa. Mengajar macam biasalah. Adalah sedikit kurang biasalah. Okey. Lepas tu dia sekarang ni kita sebut pasal Syah pilih jadi pensyarahan. Bila sebenarnya pick up daripada dulu? Umur apa sebenarnya bila decide kita nak jadi pensyarah? Yang ni saya selalu juga cerita apabila saya pergi ke sekolah-sekolah lah. Macam mana kita boleh sampai ke hari ni kan. Apabila cikgu jemput pergi ke MRSM ke FSBP ke. Sebenarnya saya mula apabila saya habis SPM. Kemudian saya pun minta marah lah waktu tu kan, penaja beasiswa. Saya masih ingat lagi dia ada satu istilah personal statement tau. Dia macam satu essay berkenaan dengan diri kita yang perlu kita. Time dulu menteri tak ada. Tak ada lagi. Waktu saya ada, dia minta tulis. Dia macam UCAS ada lah. Yang ala-ala macam tu lah. UCAS lah. Sekarang dia minta macam tu. Dia berkaitan tu, saya ingat lagi saya punya cita-cita waktu itu adalah untuk menjadi seorang jurutera kereta api, train engineer. Sebab saya tu minat dengan train dan sebagainya lah. Kemudian apabila saya melangkah pada masuk degree tu, abang saya menjadi seorang pensyarah. Jadi saya melihat dia sebagai satu role model. Saya kata abang yang nombor 2. 10 tahun beza. Beza dengan saya. Dia menjadi pensyarah di Unit 10 pada waktu itu. Jadi saya melihat apabila
melihat kita ada role model dan kita nampak pathway tu macam why not kita sambung belajar kan, why not kita sambung belajar sampai ke PhD, balik untuk jadi pensyarah. Tapi dalam masa yang sama saya juga memang minat arah mengajar tu lah, minat untuk menjadi seorang pengajar. Waktu saya habis SPM dulu pun memang dapat beasiswa untuk menjadi guru kimia oleh KPM. Untuk pergi ke luar negara jugalah waktu tu. Jadi memang ada minat mengajar tu dalam diri tu adalah. Cuma pada waktu itu memang blur terus. Waktu tu memang tak tahulah kata pensyarah kena ada research, industri. Time tu waktu tak tahu lagi lah waktu tu kan. Sekarang dah ada terlibat, kita tahulah. Tapi Om Jazlil pun masa I wanted to become lecturer when I was in my second year. Second year degree kan. Betul lah. Saya pun pada waktu begitulah second year tu dah plan lah, dah ada macam aim kata cari beasiswa. Cari masa third year, fourth year tu dah mula cari topik dekat tempat yang sama kan. Tapi baguslah sebab masa tu I got the offer to do my PhD juga. Lepas habis degree tu, final year tu terus dapat offer placement lah, maksudnya university offer kan. Tapi tak sambung kan waktu tu? Tak sambung. Kat masa tu nak menikah. Saya waktu tu alhamdulillah tak ada apa-apa komitmen lagi lah. Itu yang orang cakap baik sambung terus, habiskan lah. Tetapi benda ni sebenarnya kalau pendengar pun mungkin tahu, isu yang banyak berlegar sekarang ni ada pelajar-pelajar nak sambung belajar ke nak kerja. Itu satu isu yang saya rasa banyak diperkatakan lah. Banyak yang tanya pandangan saya juga. Pelajar-pelajar, bekas pelajar, student. Yalah, tapi for me pun sekarang orang tanya, even to the extent nak masuk degree ke tak? Ya. Betul tak? Adakah patut masuk degree ataupun ada sekadar ambil sambung belajar tu, ambil belajar cara lain, ke apa kan? ke diploma. Saya rasa itu satu perdebatan yang menarik lah, dengan kita lihat negara kita pun sekarang moving towards this TVET and this kind of technical punya education. Sebab kan? kita rasa kesian pada to those yang actually who masuk sambung belajar degree, end up kerja macam orang lain yang tak perlu sambung degree. Ya, ada yang jadi macam tu lah. Sama ada dia tak dapat peluang ataupun peluang dapat kerja lah maksudnya, ataupun mungkin dia memang tak minat. Ada yang saya jumpa memang dia dah usaha cari, memang tak jumpa kerja yang sesuai. End up kerja yang berbeza dengan apa yang dia buat waktu dia belajar lah. Tetapi yang saya jumpa juga ramai juga sebenarnya yang high achiever, yang belajar di luar negara dan sebagainya, balik tapi tak kerja dalam bidang yang dia pelajari lah, walaupun tak ada masalah dari segi performance. Plenty kat tu. Banyak ada yang kerja dalam bidang buku, ada yang kerja dalam bidang macam perniagaan dan sebagainya. My ex-student kata grab dalam UTP pun bukan jadi engineer dah, lala jadi buka kedai butik. Tapi successful lah. Successful lah. Jadi mungkin dia tak nampak minat dia kat arah. Yalah, masa awal-awal ambil dulu mungkin tak nampak benda tu yang dia betul-betul minat, yang dia betul-betul nak korbankan hidup dia untuk jadi bekerja dalam tu. Setengah orang kata buat apa? Sambung degree ni sebab abang dapat scholarship, boleh sambung overseas. Macam tu lah. Yalah, macam kita, saya rasa saya dapat scholarship pun. Asal-asal pun mungkin macam tu. Tapi alhamdulillah kita ada juga minat tu. Minat tu adalah juga bercambah dalam diri, jadi tak adalah masalah. Tapi at least orang nak buat macam mechanical engineering ni, orang tahu kot macam mechanical tu berkait dengan kereta. Ada kaitan lah. Ada kaitan kan, dia tahu dia minat tu. Lalu orang yang kena tipu tau, chemical lah. Saya punya housemate 3 orang. Tiga. Dua orang chemical engineering. Tapi sekarang jadi chemical engineer lah. Tak ada apa-apa yang tapi awal-awal kena tipu lah. Dia orang selalunya bercakap tentang chemical engineering is not a chemistry lah. Which is betul lah. I mean, chemical engineering from my point of view is about macam proses. It's a process engineering. Process engineering. So dia macam orang kata mechanical is a physical process engineering. Exactly, so chemical is a chemical process kan. Macam saya, kenapa saya ambil mechanical pun sebab saya rasa the main reason is sebab mechanical engineering is a broad discipline lah, luas. Jadi saya seorang yang tak decide sangat nak buat apa lagi waktu tu. Macam saya minat kapal terbang, minat kereta api, minat bangunan, minat. Jadi mechanical is the best choice lah for Tapi kalau minat tu maksudnya kira boleh jadi engineer lah kan. Boleh lah, maknanya dah ada minat tu. Berputar dalam tu pun insya-Allah tidak akan rasa menyesal, stres dan sebagainya lah. Yalah. Jadi pesanan kepada pendengar, kalau nak cari mana-mana course, ada anak-anak tu yang kata apa umur
17, boleh 18 nak masuk. put the interest is as the first priority lah. I think that is also the lacking part in our education. Bila kat sekolah menengah ni kita tak terdedah sangat sebenarnya. Betul, betul. Yang tu pun saya setujulah. Yang macam saya rasa kita sama macam negara-negara membangun yang lain dululah 10 tahun lepas, doktor ataupun engineer, dua tu saja. And then very exam oriented. Lepas tu tak lain tak bukan, itulah fikir kerja tu lah kan. Ya. Kalau kerja bagus itu lah kata. Masa saya dulu, saya ingat lagi tahun saya SPM 2006. Pada waktu itu ada macam boom sikit bahagian biotech dan juga geologi macam Petronas apa semua ni kan. Dan itu tengah macam kita baru diperkenalkan lah. Tapi ramai juga sahabat-sahabat yang masuk ke bidang biotech sebenarnya adalah. Sekarang mungkin tak seramai dulu lah. During my time IT. Ya, betul, IT tengah boom. Ya, IT tengah boom sampai oversupply. Oversupply. Tapi sekarang ni siapa yang ada degree tu baguslah sebab dia tengah naik balik kan dengan IoT all those kind of thing kan. Sekarang ni kalau ikut sekarang lebih kepada elektronik, nampak macam high demand jugalah, yang macam berkaitan macam IoT dan sebagainya kan. Satu lagi saya nampak dari segi di mata seorang ahli akademik, pelajar banyak yang minta ataupun minat arah sastra, arah yang macam bukan. Satu lagi PPE kan, political, filosofi, pun minat ekonomi banyak juga. Yang teknikal ni dah makin kurang sikit. Saya pun tak pastilah dari segi statistik, tapi dari segi gambaran kasar dia nampak macam tu. Mungkin kena check tapi kalau ikut statistik pun memang menunjukkan macam tu lah. Memang kalau kita tengok sekarang ni, kita target sebenarnya kita nak dapat 60-40. Maksudnya 60% the inclination towards STEM based kan. STEM, Tapi sekarang ni tak sampai, I think 40. The latest one, the statistics is going down. And itu pun sebenarnya dicampurkan dengan TVET. So macam kalau banyak dah tolak buang lagi TVET, lagi sikit lah yang tinggal. Tiba-tiba kata kalau kat sekolah menengah biasa, katalah dalam 7-8 kelas, tingkatan 4 ke, tingkatan 5, tinggal satu kelas je yang betul-betul pure science. Yang lain tu semua dah sastra. Yang lain dah ikhtisar dan macam-macam lagi kan. Ada salah satu kelas mungkin applied science, tapi dia macam kelas tu macam dia dah campur dengan, dia ambil subjek science saja, bukan fizik, kimia, bio punya kan. Betul juga. Maksudnya memang ke arah macam tu lah kot ramai. Kalau ikut UPU punya permintaan pun memang yang cepat penuh dan sebagainya adalah kos yang berkaitan dengan komunikasi. Tapi nak tanya Syah lah, just agree with me or not. The issue juga sambil-sambil minyak anytime boleh lah. Dia orang kata apa, if you agree with me or not, in term of like kata we talk about being engineer right now, what happened in Malaysia, engineers kat Malaysia ni is not very fundamental based. Dia more towards maintenance, troubleshooting, kata apa, operation lah. Not so much on design, on the fundamental punya application tu dia kurang sikit. Kalau dari aspek research, mungkin engineer pun tak pastilah, tapi dari aspek research saya nampak sebahagian daripada kawan-kawan ahli akademik mereka nampaknya macam itulah, lebih ke arah application punya base lah, yang mana fundamental ni tak ramai, ataupun kita rasa macam tak ramai pencarah yang nak go into deep into fundamental. Instead ramai yang dah mula melihat keperluan untuk melihat research itu untuk application kepada masyarakat. Melihat kepada bagaimana masyarakat untuk menggunakan macam tadi cakap maintenance dan sebagainya. Tu saya anggap tu sebagai yang kita panggil hands on ataupun practical lah kan. Yang mana yang nampak, tapi yang fundamental tu memang nampak kurang. Tapi mungkin juga bergantung kepada nature of industry di Malaysia. Mungkin industri di Malaysia lebih kepada bukanlah dia orang yang pihak yang brainstorm the real idea, the real concept tu. Tetapi mungkin we are not the one who do the design. Design tu kita ambil dari luar negara, kita just produce, kita just manufacturing tu. Mungkin disebabkan itu kita punya bidang kejuruteraan itu lebih that's why I feel in my personal opinion lah, I feel that macam jadi engineer ni dia tak lala, dia end up is becoming a quite boring punya orang kata apa, day to day punya ni kan. Ada setengah orang sampai involve monitoring, all those kind of thing kan. Ikut jugalah kalau bertanya saya, mungkin nampak macam rutin lah, tapi in fact macam monitoring dan sebagainya itu pun ada juga side yang dia ada improvement, dan juga dia ada juga macam benda yang dia perlu
fikir in term of design in order to improve and that kind of thing. So ada jugalah side tu tapi mungkin tak ada banyak kemungkinan juga at the same time student-student kita yang diajak jadi engineer ni sebenarnya is not really strong in fundamental. Sebab tu pekerjaan nature dia end up dia cuma troubleshooting and all those kind of thing kan. Maksudnya mungkin nature of industry tu memerlukan benda yang sebegitu, label macam tu. Mungkin jugalah. Yang fundamental ni saya rasa ada, cuma mungkin tak begitu besar lah. Mungkin ada sikit yang batas fundamental ni. Tapi itulah, kalau kita tengok pun fundamental ni tak ramai orang yang minat sangat lah. Betul lah, sebab dia memang susah. Dia Yalah, it goes to all this mathematical, physics, all those kind of thing kan. Memang tak kata apa, kadang-kadang tak kena dengan dia, sesusah lah dia nak masuk punya tu kan. Okay, we talk about you as being academics at, how old are you right now? Now 31. Masa mula jadi 28 lah. Maksudnya in 20s lah kan. So what do you feel that the challenge that comes to you lah? Maksudnya challenge apa yang Syah rasa bila jadi lecturer ni kan, jadi pensyarah as for now lah. Saya rasa mungkin dia ada sebab lah. Challenge ni bukan disebabkan umur sangat. Kadang-kadang disebabkan pengalaman. Saya kata tu pengalaman di luar lebih banyak berbanding pengalaman di Malaysia. Tapi balik nak bekerja di Malaysia. Jadi adaptation of culture tu kadang-kadang ambil masa yang agak lama. Walaupun nampak remeh, tapi sebenarnya itu that is one of the challenge lah. Yang pertama lah saya sebut, iaitu the adaptation of the culture daripada kita dah biasa universiti di luar balik dengan universiti di Malaysia. Sebenarnya banyak beza lah. Dari segi kita, satu sebab kita di sana kita sebagai seorang pelajar. Bila balik sebagai seorang pensyarah, lainlah dia punya level. Tetapi saya melihat pensyarah-pensyarah di Malaysia ni, dia punya requirement ataupun expectation dia lain dengan menjadi seorang pensyarah di tempat lain. Jadi, apa beza yang lain? Contohnya beza je macam saya nampak lah. Saya rasa pensyarah ni saya ambil contoh di tempat saya lah, di Manchester sebagai contoh. Okey, pensyarah mungkin berfokus dia adalah hanya kepada teaching and research sahaja sebagai contoh. Tetapi apabila kita pulang ke Malaysia menjadi seorang ahli akademik, kita diharapkan untuk membantu pada masyarakat juga. Kita ada this link with the community, kita buat CSR, kita buat engagement dengan sekolah dan sebagainya. Saya rasa ini tidak berlaku dengan terhadap pensyarah-pensyarah di Unikedem. Mungkin berlaku, tapi mungkin bukanlah benda yang agak dominan. Tetapi kalau di Malaysia, mungkin itu satu elemen yang agak penting. Sebab mungkin budaya di Malaysia ini berbeza dengan budaya di UK. Budaya di UK mungkin mereka memisahkan masyarakat dan memisahkan apa yang universiti ataupun teaching and learning ini tidak perlu, maknanya di universiti sajalah, tak perlu nak disseminate to public sangat berbanding dengan di Malaysia. Jadi itu kan, mungkin dia tak pergi kan. Tapi ataupun mungkin sekarang depa pun semua kena buat benda tu. Mungkin sebab kita dah tengok macam kalau everybody take up the QS ranking, THE ranking punya kriteria tu ada elemen tu kan. Mungkin juga saya silap sebab pensyarah saya tak macam tu. Mungkin pensyarah orang lain macam tu kan. Itu saya kata, saya punya kapasiti saya waktu tu limit di yalah, tapi I saw saya tengok sendiri supervisor pun lebih kurang macam tu jugalah. Maksudnya dia tak ada lah macam nampak. I think dia masa tu dia saja stresskan diri dia sendiri sebab dia ambil sampai 20 orang student semua kan. Dia yang rajin lah. Dia yang rajin. Jadi tapi dia dapat berbaloi lah, dia dapat profesor lepas tu kan. Tapi nak tengok dari segi benda lain yang dia buat, biasa je. Macam nak kata tiap-tiap tahun dia perlu nak dapatkan grant ke, tak juga. Yalah, tak juga. Student pun masuk demand banyak juga projek dia buat kan. Publication dia tak adalah perlu nak paksa kita publish kan. Hang kena publish kan. Hang kena buat paper semua, nak buat hang buat kan. So tapi dia kata you learn from that lah, macam tu lah kan. You learn more from that lah kalau you buat. Ikutlah macam saya katakan tentang public engagement tadi. Bila saya duduk di sana, saya pernah join satu public engagement bengkel workshop di Loughborough pada tahun 2014 kot. Dan saya dapat nampak ahli akademik yang join pada waktu itu, mereka kurang senang lah. Sebab dia doesn't like the public engagement sangat. Dia macam benda tu macam dia keep on questioning lah, yang this all my teammates lah. Dia keep on questioning lah, kenapa nak kena buat benda ni? Kenapa macam dia pun tak minat lah sebenarnya. Dia don't really like going into
I think are they nerd scientists or something? Mungkin jugalah, mungkin dalam kapasiti saya yang kecil ni saya nampak yang itu saja. Mungkin ada yang lain yang lagi bagus. Tapi mungkin for you, do you like it? Bagi saya suka dengan cara di Malaysia lagi. Sebab bagi saya, sudah tentu seorang pensyarah dia kena, you have to be